Halo Pul. Halo Nas. Ijab aku tengah tulis dulu, tengah type tajuk. Halo Isya. Eh, tengah tulis tajuk ijab Macam mana nih? Nomor satu, empat fasa. Halo guys. Siapa boleh dengar suaraku? Jelas? Kalau jelas, boleh tulis Oke, jelas iya, supaya aku tahu. Halo. Pul, dengar gak Pul? dengar. Alright, ngam. Oke, oke. Alright. Sorry ya lambat sedikit. Aku mimomom. Makan tadi. Bulat sama kerupuk. Oke. So, hari ini aku mau jelasan Nas. Kenapa tuh Nas? Oke ya, hari ini, oke kita terus terus start lah kan. Nanti orang boleh tengok balik juga kan. Hmm, Hmm. Kamu tunggu lagi Pul. start aja lah. Hmm. Hari ini ada bincang pasal properti lagi gak Pul? Yang aku tanya soalan tuh tidak ada orang tanya apa. Tapi kalau macam audiensnya ada Oh, mau tanya, aku jawab dia live lah. Kalau ada mau oh, tanya, kenapa? Oke, mana-mana oke. ya. Hmm. Oke, start terus ya lah. Oke. Nah, start Oke, ya. so Bismillahirrahmanirrahim. Oke, so hari ini aku akan share tentang strategi yang Jekyll buat. Ini strategi yang Jekyll buat. Ini kira macam strategi yang kira mahal lah. Company Jekyll yang buat. Oke. Dia buat strategi ini dengan tujuan untuk kasih habis semua stok dia. Daripada stok yang stok 1 tahun tuh, dia sudah buat kiraan macam mana dia mau kasih habis semua stok dalam masa 1 tahun. Ini Jekyll punya strategi lah. Maksudnya 1 tahun nih, maksudnya dia punya produk boleh bertahan selama setahun. Kalau macam produk makanan nih susah sedikit. Dia tidak boleh kalau makanan ataupun produk-produk lain yang tidak boleh ambil masa dalam masa setahun. So dia boleh guna cara yang sama juga, yang akan aku explain nanti, tapi singkatkan dia. Tapi kalau Jekyll nih dia pakai dalam masa setahun, ada pembahagian fasa dia untuk strategi ini untuk kasih habis bagaimana untuk habiskan stok dalam masa setahun. Oke, so kita teruskan untuk fasa yang pertama. Oke, dia bahagi empat fasa. Dalam setahun kita ada 12 bulan. Jadi fasa pertama nih daripada bulan Januari sampai bulan Mac. Oke, ini fasa pertama. Yang fasa kedua April hingga Jun. Yang fasa ketiga Julai hingga September. And fasa keempat Oktober hingga Desember. So ini yang Jekyll pakailah. Dia pembahagian fasa nih. Empat fasa. Tapi contoh kalau ikut kita punya produk juga, contoh produk kita bertahan uh, berapa lama? Oke, contoh lah dalam masa 4 bulan saja tahan kita punya produk. Kita bahagilah ikut fasa nih. 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Kalau Jekyll dalam masa dia kan produk kain. Jadi produk kain ini memang boleh tahan lama kan. Jadi dia boleh pakai strategi untuk fasa 1 tahun punya. Oke, okay, so apa yang dia buat pada fasa pertama nih daripada Januari sampai March nih, dia buat dia jual dia punya barang dengan normal price saja. Dia jual dia punya barang dengan normal price. Jadi dia tidak ada diskon apa-apa, tetapi actually dalam dia tidak buat diskon, actually ada jam-jam tertentu dia ada buat diskon. Walaupun fasa pertama ini dia tidak set untuk buat apa-apa diskon, dia jual barang-barang dia dengan normal price, tapi
dalam setiap hari, mesti ada dalam satu masa, ataupun beberapa jam tu, dia akan buat diskaun, which is dia panggil happy hour. Kalau macam kita pernah masuk Jekyll kan, mau beli baju, atau mau beli kain kan, kita terus ada apa nih, terus dia orang buat announcement. Happy hour, happy hour. Kita ada offer untuk baju selangor lelaki, gini gini gini. Time kita masuk tu, time tu dia buat promosi. Maksudnya time tu adalah happy hour. Dia sudah setkan dia sudah setkan pada beberapa jam. Contohlah dia set jam 1 sampai jam 3 yang time ramai orang. Jam 1 sampai jam 3 time ramai orang. Dia set time tu, dia buat promosi. Itulah strategi Jekyll. Okay, yang baru masuk. Hello, Sek. Sek pun masuk nih. Hello, yang baru masuk. Okay, so hari ini aku akan share tentang strategi apa yang Jekyll buat dalam masa setahun untuk habiskan stok dia. Untuk pastikan dia habiskan stok. Okay. So aku sudah cerita fasa pertama tadi. Nanti kamu boleh tengok balik story aku. Tengok balik live aku akan repost nanti dekat story. Okay, kita proceed kepada fasa kedua. Okay. Fasa kedua ni, dia buat apa? Dia buat diskaun sikit. Dia buat diskaun sikit. Kalau fasa pertama dia jual barang dia at normal price, tapi fasa kedua ni dia buat diskaun juga. Cuma diskaun sikit kena panggil. Diskaun sikit. Ngampul. Aku tulis lah kan. Tulis lah. Satu, dia buat normal price. Normal price. 2, dia buat diskaun sedikit. 3. Kejap. Supaya kamu lagi jelas lah kalau aku tuliskan. Alah. Tengok ni pula ni. Astaga. Dah apa. Kamu tulis je lah. Ya, Pak. Nanti aku tulis. Okay, alright. Okay. So, tadi fasa kedua kan? Zarin Jan. Hai Zarin. Okay, masuk fasa kedua sudah tadi, which is diskaun sikit. Okay. Dia bagi diskaun sikit, tapi still benda yang sama juga, masa fasa pertama, dia buat happy hour juga. Dia bagi diskaun sikit, dia buat happy hour. So, mungkin fasa pertama ni mungkin kurang sambutan lah sebab dia tidak buat apa-apa diskaun. Karena dia cuma jual at normal price. Jadi orang boleh nampak harga sebenar dia apa. Lepas tu fasa kedua, which is April to June, dia buat diskaun sikit. Contoh kalau diskaun sikit, depends dengan kita lah. Kalau bagi aku, diskaun sikit tu mungkin 10% ke 20%. Itu diskaun sikit. Jadi mungkin kita boleh, paling tinggi pun time tu kita boleh kasih diskaun 20% daripada harga asal. Okay, so bila dia sudah kasih diskaun, orang akan lagi minat untuk membeli lah kan. Sudah ada diskaun kan time tu. Okay, orang beli sudah. Time tu mungkin kurang sedikit sudah stok dia. Sebab time tu ada diskaun, jadi mungkin demand lagi tinggi berbanding fasa pertama. Itu yang dia buat untuk fasa kedua. Okay, so fasa ketiga pula, diskaun juga. Tapi kali ini diskaun dia kau-kau. Kena panggil diskaun kau-kau. Maksudnya, diskaun gila-gila. Which is bulan Julai hingga bulan September. Dalam fasa tu dia buat bulan Julai hingga bulan September. Bagi aku, kalau diskaun kau-kau ni, dalam lingkungan 30 ke 70% lah begitu. Diskaun kau-kau 30 ke 70% daripada harga asal. Okay, so time ni memang ramai orang akan mau. So, lepas tu, ini fasa ketiga. Tapi still time tu dia buat happy hour juga. Dalam satu hari tu dia still buat happy hour. Untuk tarik lagi pelanggan. Untuk kasih habis lagi stok dia. Tapi fasa ni, dia masih bagi diskaun. Dia masih bagi diskaun banyak. Lebih banyak daripada fasa-fasa sebelum ni. Tapi still, dia ada untung.
Okay, so mungkin contoh lah kalau dia punya stok mungkin sebelum ni 100,000 dan kalau dia sudah buat semua strategi ni dalam fasa ketiga mungkin sudah kurang, mungkin dalam 30,000 sudah tinggal 30,000 unit contoh ataupun 20,000 unit. Okay, 20,000 ni dia akan habiskan, betul-betul dia akan habiskan, tidak kisahlah apa cara pun dia akan habiskan dalam fasa keempat. Jadi dalam fasa keempat ni apa dia buat? Dalam fasa keempat ni dia punya nama, teknik yang dia buat is jual sampai habis. Kau buatlah apa cara sekalipun, jual, yang penting habis stok. Yang penting habis stok. Dan untuk elak daripada kita rugi, pastikan, contohlah, kalau kita sudah bagi 90% diskaun pun, masih lagi ada stok, coba jual dengan harga kos saja. Dengan harga kos. Maksudnya kita betul-betul mau kasih habis stok saja sebenarnya. Mau betul-betul kasih habis stok time tu. Sebab sudah ujung tahun kan. Itulah fasa-fasa. Sebab tu biasanya kalau time ujung tahun memang kebanyakan company dia akan diskaun gila-gila kan. Yang memang tak pernah diorang buat masa awal tahun. Terus tiba-tiba time ujung tahun diorang buat diskaun. Diskaun gila-gila. Jadi itulah yang telah dilakukan oleh Jekyll. Untuk 1 tahun dia pastikan yang dia punya stok habis langsai. Dia buat diskaun gila-gila. Okay, so macam time PKP ni kan, aku jual sanitizer. Tapi aku kena pastikan sanitizer aku habis. Dalam masa PKP ni. Sebab lepas PKP ni aku akan start jual balik tempe crunchy. Bila PKP habis 28 bahkan pun? Iya, ya, dijangkal tapi mungkin akan extend nih. Mungkin akan extend lagi. Okay. Ya. So, apa yang aku buat? Aku jual sanitizer dengan harga normal price dulu. Lepas tu, sekarang ni sebab dah lama lagi kita bulan Ramadan. Jadi, bulan Ramadan ni aku buat promosi lagi untuk sanitizer aku, which is sebelum ni kami jual satu sanitizer RM50 dan satu sanitizer ini yang besar RM50, yang kecil 60 ml RM15 kami jual. So kami kasih diskaun dia untuk promosi Ramadan ni. Dua-dua ni kamu boleh dapat, actually kamu beli ini saja sebanyak RM49 boleh dapat free yang kecil ni. Okay, boleh dapat free yang kecil ni. Beli ini RM49 boleh dapat free yang kecil ni. Free ya. Kalau ikut betul 50 tambah RM15 jadi berapa pun? 65. Harga sebenar 65. Kami kasih promosi time Ramadan which is RM49 saja untuk kedua-duanya. Yang mana kamu hanya bayar untuk sanitizer yang besar saja, yang kecil kami kasih free. Okay, itu cara kami masa PKP ni. InsyaAllah lah kalau dia extend lagi, ada lagi lah promosi itu. Mana tahu tidak extend kan, terpaksa lah. Yang penting kami kasih habis stok. Yang penting kami kasih habis stok. So, itulah yang telah digunakan oleh Jekyll. Bukan Jekyll sajalah. Yang lain pun company lain pun guna benda yang sama actually. Tapi mengikut kesesuaian bisnes mereka lah. Ada certain business, diorang kena pastikan diorang kena jual semua stok sebelum expired date kan. Kalau makanan lah. Makanan biasanya expired awal, jadi diorang kena guna strategi yang sama tapi singkatkan dia. Macam aku explain tadi kan. Okay. Hello Tik. So, itulah untuk sharing hari ini. Siapa yang terlepas tadi, explanation tadi, boleh nanti aku akan repost balik dekat story. Kamu boleh tengok balik lah. And aku juga ada post dekat YouTube. My account YouTube Farhan_Sufyan. Nanti kamu boleh tengok di sana juga lah. Okay. So, itu sajalah aku mau share untuk hari ini, Jacob punya strategi. Okay, ya. Kau punya lagi kan, Bul? Cek lah, ada soalannya. Ada soalan nggak? Ada soalan, guys? Kamu Syah ini.
Oke, yang sama ya. Kita siap. Mungkin si Anas kau, Atik. Atik. Nah, ini ada Iqmal lagi. Nah, Iqmal, aku Mal. sudah explain tadi tentang apa nih strategi Jekyll yang apa yang Jekyll guna untuk habiskan stok dalam masa setahun. So nanti kamu boleh tengok baliklah nanti live yang aku akan repost lepas habis live nih, aku akan repost dekat story aku. Kamu boleh tengok. Ataupun boleh tengok dekat YouTube aku akan post dekat sana juga Farhan_Sufyan. Okay? Alright. Nampaknya teruskan je lah. Oh, Aku kawan apa? kawan ni kah juga? Kawan Hafi juga kah? Siapa nih? Wah, jadi apa? Aku apa? Out Ojan lah. aku. Alright, Ya. man. Okay, cool. Alright. Thank you so much semua. Kita jumpa dekat live Saiful lagi, okay? Thank you. Sorry atas kekurangan. InsyaAllah saya akan perbaiki dan semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kamu semua, okay? Thank you semua. Assalamualaikum.